Jadi daripada surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15 sehingga ke suratul Nas ditafsirkan, dikarangkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian selepas itu beliau telah meninggal dunia, telah wafat. Allah SWT telah menarik, menjemput beliau. Kemudian pada seterusnya iaitu daripada surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra' lah, insya-Allah. Ditafsirkan pula oleh Imam Jalaluddin juga. Jadi ada dua Jalaluddin. Sebab itulah nama tafsirnya Al-Jalalain. Kalau dalam bahasa Arab Al-Jalalain ala sighah tasniyah, yang menunjukkan ada dua. Jadi dua Jalalain, Jalaluddin, dua Jalaluddin. Iaitu yang pertama Imam Jalaluddin Mahalli, untuk guru ni yang lebih awal menulis, tetapi beliau menulis daripada suratul Fatihah, kemudian daripada suratul Kahfi hingga ke akhir suratul Nas. Jadi 15 akhir lah, 15 akhir ditulis dahulu, dikarang dahulu, kemudian seterusnya 15 yang awal itu daripada suratul Baqarah hingga ke suratul Isra' oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ni masya-Allah lah, semua masyhur lah. Jadi suratul Baqarah Madaniyah ini dia diturunkan selepas hijrah. Jadi Madaniyah, Makkiyah ni banyak perselisihan pendapat. Adakah dia diturunkan, kalau Makkiyah diturunkan di Mekah, kalau Madaniyah diturunkan dekat Madinah. Ada banyak perselisihan pendapat, tetapi yang masyhurnya, yang jumhurnya adalah kalau disebut Makkiyah maka dia sebelum hijrah. Kalau disebut Madaniyah maka dia selepas hijrah. Walaupun surah itu diturunkan kat Mekah. Walaupun surah itu diturunkan kat Mekah, tetapi ia selepas hijrah, maka dia dikategorikan sebagai Madaniyah juga. Baiklah, suratul Baqarah ada 286 ataupun 87. Ada pendapat kata 86, 286, ada kata 287. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dalam tafsirnya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sebagai satu kata apa, ketetapanlah Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu Alif Lam Mim ni tidak ada yang tahu. Huruf yang mana pada surah, pada awal surah ini, Alif Lam Mim lah, Ha Mim lah, Kaf, Ha Ya Ain Sad lah, Yasin, Taha. Seperti mana Hazrat Ali radhiyallahu anhu kata apa? Imam Sya'bi dia kata apa? Kata sesungguhnya bagi setiap kitab ini dia ada panggil rahsia Allah SWT, yang mana tidak ada siapa yang tahu, tidak ada siapa yang tahu. Dan setiap kitab dahulu, kitab Injil, kitab Zabur, Suhuf dan sepertinya. Begitu juga kitab Al-Quran ada, masya-Allah, huruf muqatta'at, dipanggil huruf muqatta'at. Pada awal-awal surah ni dipanggil huruf muqatta'at, yang mana tidak ada siapa yang tahu rahsia ni kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka ditanya kenapa ada huruf muqatta'at pada awal-awal surah ni, kata apa? Sebabkan itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada siapa yang tahu. Maka apabila Imam Sya'bi ditanya, maka dikata apa? Tinggalkan daripada menanya.
fada'aha wasal ma siwa dzalik. Dan tanyalah apa yang selain daripada itu. Kenapa nak tanya yang al-muqatta'at? Ini adalah rahsia Allah SWT. Baik. Seterusnya, dzalikal kitabu la raiba fi, itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Dzalika, kalau sebut dzalika ni dalam terjemahannya itulah. Sepatutnya kalau cakap kat sini, maka sepatutnya cakap sinilah, inilah. Hadza dalam bahasa Arab dia hadza ataupun hadhihi, tapi Allah SWT menyebut dzalika, itulah. Ini menunjukkan suatu perkara yang luar biasa lah. Apabila dia berlawanan dengan kaedah, maka ada satu perkara yang tersembunyi dan luar biasa, iaitu di sini dzalika, Allah SWT menyebut dzalika itu di sini, itulah, bermaksud kat sini Allah SWT nak menyebut keagungan Alkitab, Al-Quran. Dalam bahasa Arab ni masya-Allah dia punya mantiknya, dia punya falsafah dia. Masya-Allah. Jadi hadza dzalika an. Sepatutnya kalau ikut kaedah hadza lah, kita sebab kita tengah baca Al-Quran di sini. Tapi Allah SWT sebut dzalika, menunjukkan keagungan besarnya, keagungan Al-Quran ini. Baik. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya-Allah, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk ya. Ini yang kena jelas. Masya-Allah, kena jelas. Kalau orang ada bagi satu soalan, satu apa panggil iskal, pertanyaan, kenapa Al-Quran ini dia berterabur kisah dia. Kisah dia berterabur. Pada mula kita dengar dalam surah Baqarah ni, masya-Allah, tentang Baqarah pun ada, tentang Nabi Musa. Tiba-tiba lepas tu masuk kisah Nabi Isa dan sepertinya. Kenapa tak mula daripada Nabi Adam kan? Dan seterusnya Nabi Idris mengikut kisah turutan. Jadi ini jawapan dia, itu hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk bagi manusia. Ini bukanlah kitab apa, kisah cerita. Bukan kitab Al-Quran ini bukanlah kisah ataupun kitab cerita. Buku cerita untuk kita kena ikut apa dia punya episod-episod. Kena ikut dia punya apa ni, siri. Kena ikut episod satu susunan dia teratur, tertib, tak? Ini adalah kitab hudan sebagai petunjuk, bagi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, adakah ada petunjuk untuk orang yang bertakwa saja ataupun untuk petunjuk semua kesekian alam, untuk umat manusia ni, seluruh alam? Jadi itu satu persoalan juga, kenapa untuk orang bertakwa aja petunjuk, tapi orang yang tak bertakwa Al-Quran ni bukan petunjuk? Tidak. Sebenarnya Imam Jalaluddin mengatakan bertakwa kat sini sebabkan mereka lah yang mengambil faedah daripada Al-Quran ini. Mereka lah yang mengambil faedah daripada Al-Quran ini, menjadikan petunjuk, menjadikan pedoman untuk mereka. Kan? Orang yang tak bertakwa, dia tak akan memandukan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak ambil faedah daripada. Walaupun sebenarnya adalah petunjuk untuk umat seluruh alam, umat sekalian alam. Bukan hanya bertakwa saja. Baiklah, seterusnya alladzina yu'minun, iaitu orang-orang yang beriman yang perkara yang ghaib, wa yuqimunas salat, dan mendirikan solat. Satu mengerjakan solat, satu lagi mendirikan solat. Dua benda yang berbeza. Orang yang mengerjakan solat ni, dia solat, dia ambil uduk, dia solat, habis itu dia mengerjakan solat. Yuqimun, mendirikan solat, ini menjaga tata tertibnya. Bukan menjaga daripada daripada sebelum solat, kan, kena duduk atas solat, bukan daripada situ lagi, bahkan masa kita ambil wuduk lagi kita jaga tata tertibnya daripada perkara-perkara yang sunat dalam wuduk. Bahkan ulama kata bukan daripada situ, daripada sebelum tu lagi taharah, istinja sepertinya.
Kadang kita pergi tandas untuk qada hajat, kemudian kita ambil wuduk daripada situ lagi jaga istinja, qada hajat sepertinya masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, ikut sunnah. Itu semua akan memberi kesan kepada kita punya solat kita. Kadang-kadang solat kita khusyuk dia kurang, teringat sana teringat sini. Mungkin sebab kekurangan tata tertib dalam kita punya wuduk. Mungkin kurang daripada beristinja lagi, masya-Allah. Yuqimuna, mendirikan solat. Wa mimma, dan daripada apa sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkan. Ini sifat orang bertakwa. Dan sambungan dia, walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan, bima unzila, diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, ini Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu sebelum kamu, dan wabil akhirati hum yuqinun. Ni masya-Allah. Dan dengan akhirat mereka beriman, mereka yakin, yuqinun. Dan kalau ikut kita ikut kaedah membuat jumlah ataupun ayat, patutnya wahum yuqinuna bil akhirah lah, masya-Allah. Dan mereka mereka yakin dengan hari kiamat. Kalau ikut logik akal lah, masya-Allah. Dan ikut tata tertib, kaedah membuat ayat, wahum yuqinuna bil akhirah. Betul. Dan mereka beriman dan yakin dengan akhirat. Tapi Allah SWT bawa akhirat dulu. Wabil akhirati hum yuqinun. Allah Ta'ala letak akhirat dulu di hadapan, hum yuqinun di belakang. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasar. Mendahulukan apa yang sepatutnya dilewatkan, dia memberi faedah hasar. Hasar ni dia punya perbatasan, batasan. Jadi hanya senya nak bagi tahu, hanya senya mereka beriman dengan akhirat, dengan yakin betul-betul. Dia memberi takkid, memberi penekanan kat sini, mereka betul-betul beriman dengan akhirat. Ini sifat orang bertakwa. Seterusnya Allah menceritakan, kata apa? Ulaika ala hudam min rabbihim, merekalah orang yang mana atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang orang-orang yang beruntung, orang yang berjaya. Baiklah, insya-Allah. Seterusnya ke surat 3 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. InsyaAllah silakan seterusnya. Silakan Puan Kamsiah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Baiklah, alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah, seterusnya terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir yang mengingkari, sawa'un, sama sahaja ke atas mereka, sama ada engkau memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi dalam tafsir Maulana Anwar Shah Kashmiri, Ma'ariful Quran, nama dia Ma'ariful Quran. Di satu perkara yang ajib, masya-Allah, dalam ayat ini, iaitu Allah SWT dah bagi tahu kepada Nabi SAW, sesungguhnya orang kafir ni sama sahaja ke atas mereka, sama ada engkau memberi peringatan kepada mereka, berdakwah kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Ya Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada Nabi SAW, mereka ni sama je, mereka tidak akan beriman. Kamu beri peringatan, kamu berdakwah, mereka tidak akan beriman. Tapi Nabi SAW teruskan, Masya Allah, walaupun diturunkan ayat ini, Masya Allah, Nabi SAW tidak pernah berhenti berdakwah. Walaupun diberitahu, mereka tidak akan beriman. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal, dia Masya Allah, ada riwayat mengatakan Nabi SAW telah berdakwah kepada dia 70 kali, lebih daripada 70 kali. Tidak beriman juga. Macam-macam susah payah Nabi SAW mendakwahkan dia kepada Allah SWT, dan dia juga Masya Allah sangat-sangat bermusuh dengan Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW, mengejek dan membuat macam-macam lah kepada Nabi SAW. Nabi SAW terima keperitan, kesusahan. Sebabnya Abu Jahal ni banyak. Tapi Nabi SAW tidak berhenti berdakwah. Walaupun diberitahu, dia tidak akan beriman. Tapi satu perkara yang ajaib adalah Anwar Shah Kashmiri dalam dia punya Ma'ariful Quran tafsir kata apa? Sawa'un, Allah Ta'ala bagi tahu kat sini, sawa'un alaihim, sama sahaja ke atas mereka. Mereka sama, tapi kamu tak sama. Kamu yang berdakwah ni, kamu yang susah payah ni, kamu yang teruskan dakwah ni, beri peringatan, kamu tak sama. Kamu beri dakwah, iman kamu meningkat. Kamu beri dakwah, amal kamu meningkat. Kamu beri dakwah, pahala kamu berganda-ganda. Masya Allah. Jadi kat sini kita dapat tahu, kalau kita dakwah orang itu, orang itu tak terima, tak kisahlah dia terima ke tidak, tapi pertama sekali kita dapat pahala, kita dapat keyakinan, kita dapat Masya Allah tingkatkan amalan kita. Di satu perkara yang ajaib. Sawa'un alaihim, Allah sebut ke atas mereka tak, mereka sama, tapi bagi kamu tak sama. Kamu punya tinggi, kamu punya amalan akan meningkat, kamu punya darjat akan meningkat, kamu punya pahala akan meningkat. Baiklah. Seterusnya, khatamallah, dan telah menutup, Allah SWT telah menutup ke atas hati mereka dan atas pendengaran mereka, orang kafir ni, dan ke atas penglihatan mereka penutup, ghisyawah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada azab yang sangat besar, sangat berat. Dan ada di antara manusia yang mana
Ini kategori orang munafik lah, yang mana mereka berkata kami telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan. Padahal sebenarnya walhal mereka tidak pun beriman. Wa ma hum bimu'minin, ini kategori orang munafik pula. Mereka menipu, yukhadi'un, mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang beriman. Mereka dari segi zahirnya nampak macam mereka sedang menipu Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang beriman dengan menzahirkan apa yang ada di dalam batin mereka. Sebab apa mereka buat macam ni? Supaya mereka nak tolak, mereka nak hindar daripada mereka dikategorikan sebagai orang kafir. Orang kafir kena bayar apa, kena bayar jizyah, kena perang sebagainya. Mereka nak selamat daripada itu, mereka menzahirkan keimanan tapi dalam hati mereka ada kekufuran. Sedangkan Allah bagi tahu dah, wa ma yukhadi'un, mereka mana boleh menipu Allah SWT. Allah SWT mengetahui segala-galanya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah SWT mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata. Apatah lagi di hati mereka. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, dan apa hati yang hati-hati yang menyembunyikan. Fi qulubihim, seterusnya. Wa ma yakhda'una, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyedarinya. Baiklah, seterusnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. InsyaAllah seterusnya silakan. Silakan Mak Jah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanat sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah terjemahannya. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Ini masih lagi kategori orang apa? Orang munafik. Fazadahumullah, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Penyakit apa? Keraguan, syak. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih, sebab kerana mereka telah berdusta. Adalah mereka itu berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka berkata, kami hanyalah orang yang melakukan kebaikan. Kami bukan orang yang melakukan kerosakan. Ketahuilah sesungguhnya mereka lah. Jadi ada penekanan di sini. Allah SWT menyebut mereka ni betul-betul membuat kerosakan. Pertama Allah. Lafaz Allah tu dia punya dalam bahasa Arab ni ada bagi takkid kepada orang-orang yang tengah ada di hadapan. Kalau kita nak cakap attention, dengar sini, Allah, kataan Allah ni, Allah dengar sini, ketahuilah, sesungguhnya kedua, penekanan yang kedua, mereka penekanan yang ketiga, betul-betul orang yang melakukan, orang yang membuat kerosakan, sedangkan tetapi mereka tidak menyedarinya. Mereka menyangka mereka membuat kebaikan, sedangkan mereka betul-betul membuat kerosakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti mana manusia, an-nas, manusia beriman. Jadi ulama semua, jumhur ulama bersepakat an-nas di sini adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah SWT dah iktirafkan kedudukan, ketinggian darjat para sahabat sampai ke Allah SWT suruh manusia, suruh kita semua ni, kita suruh untuk kita jadi seperti para sahabat. Aminu kama amanan nas. Seperti mana sahabat-sahabat telah beriman. Maka orang munafik kata apa? Mereka kata, adakah patut kami beriman kepada seperti mana orang-orang yang bodoh ini? Orang yang bodoh ni beriman. Orang-orang yang jahil ini beriman. Dan orang munafik, dia mengatakan para sahabat ini orang-orang yang kurang akal, bodoh. Jadi Allah SWT pula yang menjawab. Allah SWT menjawab kata-kata orang munafik ni. Kata apa? Alah, dengar sini. Ketahuilah, sesungguhnya mereka, Allah SWT memberi penekanan lagi. Sesungguhnya mereka, ya orang-orang yang, mereka sendiri orang yang bodoh. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sebab apa? Mereka nak menyembunyikan kekufuran mereka di hadapan manusia, sedangkan Allah SWT yang maha mengetahui. Nak selamat dekat dunia yang sementara ini dengan membuat macam-macam rancangan. Tetapi kehidupan yang kekal abadi mereka gagal. Ini adalah satu sifat orang yang bodoh. Humus sufaha walakin la ya'lamun. Baiklah. InsyaAllah seterusnya. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. InsyaAllah silakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Adalah terjemahannya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, orang-orang munafik berkata, kami telah beriman. Jadi di hadapan orang mukminin, orang munafik ni kata kami beriman. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, pada ketua-ketua mereka, syaitan-syaitan mereka, yang syaitan ni ada juga di antara manusia, minal jinnati wan nas, ini daripada manusia, daripada jin. Ada juga syaitan daripada antara manusia. Ini ketua-ketua mereka, ini orang-orang munafik ni. Mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kamu. Jadi kita panggil talam dua muka. Pergi sini kata kami dengan kamu, pergi sini kata kami dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami pura-pura je. Dengan orang beriman tu kami pura-pura je di hadapan mereka, kami kata beriman. Allahu yastahzi'u bihim, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas olok-olok mereka. Allah SWT membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka di dalam kesesatan dan kekufuran mereka itu terumbang-ambing. Ya'mahun, terumbang-ambing. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil musyakalah. Kataan musyakalah, yakni menyerupakan kalimah ataupun perkataan yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas olok-olok mereka. Jadi macam mana mereka membuat olok-olok, ya, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya membuat olok-olok dia di hadapan orang mukmin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olok mereka. Dan Allah Taala membiarkan di dalam kesesatan mereka itu terumbang-ambing. Inilah, itulah ulaika alladhina, orang yang mana ishtarawud dalalah, menukar kesesatan, bil huda, dengan hidayat. Jadi diorang membeli kesesatan dengan membayar hidayat. Itu panggil kiasan. Seperti seolah-olah mereka membeli kesesatan dengan membayar dengan petunjuk hidayat. Maka Allah Ta'ala bagi tahu apa? Fama rabihat, maka tidak beruntung tijaratuhum, perniagaan mereka. Tidak beruntung. Wa makanu muhtadin, dan tidak mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebenarnya Allah Ta'ala dah sebut dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala dah beli dah harta dan diri, masa orang-orang mukmin, dengan balasan apa? Syurga. Allah Ta'ala beli. Jadi maksudnya kita kena bagi harta kita, masa kita untuk agama Allah SWT. Untuk orang-orang kafir ni, untuk orang munafik ni, dia terbalik. Panggil terbaliklah, dia panggil. Mereka membeli
kesesatan, kekufuran dengan petunjuk. Seolah-olah mereka nak sangat kesesatan itu sehingga sanggup menjual hidayat. Baiklah, seterusnya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. InsyaAllah silakan. Assalamualaikum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Dan alhamdulillah, sama-sama, masya-Allah, jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka yakni dalam kemunafikan. Masih lagi mengenai orang munafik. Seperti perumpamaan orang yang menyalakan api di dalam kegelapan, maka ketika api itu menerangi apa yang ada di sekelilingnya, Allah SWT melenyapkan cahaya-cahaya mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Maka mereka itu tuli, pekak, bisu, buta, maka mereka tidak dapat kembali. Ataupun perumpamaan mereka adalah seperti hujan yang lebat yang turun daripada langit yang padanya terdapat kegelapan, zulumat, terjamak, kegelapan yang banyak, dan petir dan kilat. Mereka menjadikan atau meletakkan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka kerana suara petir disebabkan ketakutan kepada kematian. Hadarul maut. Dan Allah SWT meliputi terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka diumpamakan seperti begini sebabkan apa? Apabila diturunkan ayat Al-Quran, ini ke cahaya petunjuk nur, maka mereka meletakkan jari-jari ke dalam telinga-telinga mereka, mereka tidak mendengar, mereka tidak menerima cahaya tersebut. Maka disebabkan asbab itu mereka tidak beriman kepada Allah SWT, dan beriman bagi mereka adalah seperti kematian.
Hadarul maut ni mereka takut lari daripada kematian sebabkan mereka punya anggapan beriman itu adalah kematian. Jadi sebab itu mereka meletakkan jari-jari mereka dalam telinga mereka supaya tidak mendengar. Mereka tidak ada asbab kematian, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi wallahu muhitun bil kafirin. Mereka tidak dapat nak lari daripada kematian, tidak akan dapat kerana Allah SWT meliputi setiap sesuatu. Baiklah, terus. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. InsyaAllah silakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza aqlama alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Wa iyyakum ahsanul jazaa. Seterusnya terjemahan hampir sahaja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat menyinari mereka terhadap mereka berjalan padanya, di dalamnya. Dan apabila dia gelap menyelubunginya ke atas mereka berhenti. Dan sekiranya menghendaki oleh Allah Ta'ala, nescaya dia menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar moga-moga kamu bertakwa. Dalam tafsir ni mengatakan la'alla ini adalah dalam kalimah bahasa Arab dia memberi makna terjemahan moga-moga, moga-moga, semoga, la'alla ini. Tetapi apabila dia dimansubkan, dia dihubungkan kepada Allah Ta'ala, yakni Allah SWT yang berfirman menggunakan lafaz la'alla, ia memberi makna tahqiq, yakni keyakinan, penekanan. La'allakum memberi keyakinan, penekanan apabila dimansubkan, dihubungkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu, ingat ada orang-orang yang sebelum kamu, dengan asbab itu kamu akan bertakwa. La'allakum, kamu akan mencapai darjat ketakwaan dengan kamu beribadat kepada sembah Allah Ta'ala. Alladhi, dan dialah yang mana Allah Ta'ala yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dia telah menurunkan daripada langit air hujan, dan dia telah mengeluarkan dengan air hujan tu, asbab air hujan tersebut daripada banyak buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu, maka janganlah kamu menjadikan Allah Ta'ala itu sekutu. Jangan kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala, sedangkan kamu mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Baiklah seterusnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. InsyaAllah, silakan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Surah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Yalah. Baik, insyaAllah ini terakhir tu insyaAllah. Baik, terjemahannya. Dan sekiranya kamu berada di dalam keraguan daripada apa yang kami telah turunkan ke atas hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah, bawalah satu surah yang serupa dengan Al-Quran dan serulah penolong-penolong kamu daripada selain Allah Ta'ala sekiranya jika kamu adalah orang-orang yang berkata benar. Jadi kalau kamu kata benar, maksudnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang dicipta oleh Nabi SAW.
Wahai orang kafir, kalau kamu mengatakan ayat ini adalah ayat-ayat yang diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT men-challenge orang-orang kafir ni, kalau macam tu bawalah satu surah hanya seperti Al-Quran ini, paling kurang satu surah. Surah ni dalam ta'rif surah ni adalah yang mana ada pengawalannya dan perakhirannya, dan paling kurang surah itu kena ada paling kurang 3 ayat. 3 ayat je. Allah Ta'ala challenge. 3 ayat je. Dan dalam masa yang sama, panggillah kamu punya sekutu-sekutu, kamu punya penolong-penolong, kamu punya berhala, kamu punya Tuhan-Tuhan kamu tu, yang selain daripada Allah kamu sembah tu, panggil untuk menolong kamu dalam membuat ayat ni, dalam membuat surah ini. Sekiranya kamu berkata benar dalam dakwaan kamu bahawasanya Nabi SAW yang sendiri mencipta, mengada-adakan ayat-ayat Al-Quran. Fa'illam tafa'alu, maka sekiranya kamu tidak mampu, tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Lan tafa'alu, maka takutlah api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Neraka itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Masya-Allah. Jadi itulah insya-Allah setakat itu sahaja kita punya kajian tahsin Quran pada petang ini, insya-Allah. Moga-moga apa yang disebut, apa yang diterjemahkan, semoga kita dapat applykan dalam kehidupan kita. Al-Quran ini sebagai hidayat, petunjuk untuk kita. Jadi kita applykan apa-apa yang Allah SWT tuntut daripada ayat-ayat ini dalam diri kita, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah asar kita tahsin dan tafsir Al-Quran berjalan lancar dengan 7 peserta telah dapat ditaksinkan, dan penjelasan dari Ustaz akan setiap ayat yang dibaca. Tahsin musim baru ini lebih bermakna. Di samping membaca surah, kita terus difahami dengan penjelasan dari tiap-tiap ayat yang dibaca. Syukur pada Allah telah mengilhamkan kita untuk membuat penambahbaikan di dalam pembacaan Al-Quran kita. Moga ilmu hari ini memberi manfaat kepada kita semua, menambah kefahaman, kelancaran dan kefasihan di dalam membaca kalam Allah ini. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita mohon buat sedikit bahan kuliah untuk malam ni, Ustaz. Pada kita ada kuliah maghrib bersama Ustaz Haji Abdullah Toda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada pukul 8 malam. Dan kita ada kuliah Isyak bersama Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan Ensiklopedia Perang Rasulullah pada pukul 9.15 malam. Dengan itu, kita tangguh pengajian kita hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Dan terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah mengikuti pengajian kita. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup atas surah Kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amiltu su'an أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.